Pernahkah anda terfikir bahawa dengan bekerja di luar negara akan memberi anda peluang untuk melancong ke lebih banyak tempat di sekeliling region ataupun negara yang anda bekerja tu? Kalau anda pernah terfikir soalan ini dan juga mungkin anda tertanya-tanya macam mana nak kerja di luar negara dan what does it take untuk berjaya sebagai seorang profesional di luar negara, saya ada sebuah buku yang sangat menarik yang berkongsi mengenai topik ini. Sebentar lagi saya akan kongsikan. Klik butang subscribe dan juga ikon loceng untuk tidak ketinggalan tips-tips hebat dari kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali kita dalam satu lagi episod Budget Best. Bersama saya, hos anda, Sabri Hassan. Dalam episod kali ini, seperti telah saya janjikan, saya akan berkongsi sebuah buku travelog yang sangat unik. Kerana ia bukan setakat travelog berkelana biasa, mengembara biasa, tetapi ia juga mengintegrasikan pengalaman penulis berpindah dan bekerja di luar negara, di mana penulis turut membawa bersama keluarganya. Jadi dan penulis berpindah dalam ketika umur pertengahan 30-an ataupun mungkin 40-an. Saya rasa yang tu tak cerita, tapi saya based on daripada rupa yang saya kenali penulis ni, mungkin hujung 30-an lah. Okay? Jadi ini satu pengalaman yang saya rasa yang mahal harganya, sebab ramai orang tertanya-tanya, ramai orang teringin nak buat tapi tak berani nak buat sebab kita tak tahu, tak nampak jalan. Jadi penulis membuka cerita dan berkongsi pengalaman beliau melakukan perkara ini. Itu satu. Apa trade-off yang perlu beliau lakukan, cara mencari kerja, perkara pertama dan kedua yang perlu dilakukan apabila sampai ke negara orang tersebut. Saya akan kongsikan sebentar lagi. Dan yang seterusnya, kepada orang yang berminat membaca travelog, berminat untuk travel, buku ni juga ada satu portion. Maksudnya, buku ni bukan saja menceritakan mengenai pengalaman bekerja di luar negara, tetapi dia turut menceritakan tempat-tempat menarik untuk dilawati dan sebagainya. Jadi, tanpa buang masa lagi, saya tunjuk dulu buku dia. Bukunya adalah Lost in Scotland 2, nombor 2, tulisan Tuan Irwan Daniel. Saya ada review Lost in Scotland nombor 1 sebelum ini, dan saya letakkan linknya di ruang description kalau anda nak lihat. Tapi pada saya, buku secara generalnya, buku Lost in Scotland 2, saya lebih suka Lost in Scotland 2 daripada nombor 1. Apa bezanya? Pada saya lah, ini apa yang saya feel. Pada saya, buku Lost in Scotland okay, maafkan saya kalau pelat sikit, lidah tergeliat. Lost in Scotland 2, okay. Saya lebih suka Lost in Scotland 2 sebab Lost in Scotland 2 dia ada, saya boleh cakap 70% perkongsian sharing anekdot daripada penulis dan 30% travelog. Manakala buku yang pertama pula, saya boleh kata 60% travelog dan 40% sharing insight daripada penulis. Saya suka buku travelog. Kalau travelog yang biasa, kita boleh dapat banyak. Ada travelling guide, Lonely Planet, mungkin itu lebih ke arah kebaratan. Tapi even kalau di pasaran kita pun ada banyak, kita boleh dapat lah. Maksudnya kat internet pun ada tips-tips travel macam tu. Dia benda tu saya rasa satu information yang dalam bentuk komoditi. Tapi yang lebih berharga adalah insight ataupun kupasan pengalaman penulis. Itu pada saya yang lebih mahal, sebab itu tak boleh dapat di tempat lain. Jadi kalau anda tengok buku-buku saya pun, review-review yang saya buat pun, anekdot, maksudnya information is one thing, okay, meaning to that information, maksud yang diberikan kepada information tersebut is another. Dan saya lebih berminat dengan meaning ni. Mungkin orang cakap meaning ni lebih kepada assumption. Tak, meaning ni dia memberikan kita pakaian pada rangka. Rangka tu informasi, tapi apa yang cuba disampaikan oleh informasi tersebut pada saya itu lebih berharga. Baiklah, kita baru lepas, kita masih lagi dalam situasi new norm selepas post-COVID era ni. Saya sebenarnya tak nak review banyak sangat ataupun tak nak upload banyak sangat video-video mengenai travelog dan travelling, sebab dia just ada disconnect kat situ. Kita tak boleh travel sangat, terutamanya keluar negara. Sekarang ni kita hanya boleh pergi ke domestik saja. Jadi bila kita upload video-video macam tu, macam ada disconnect lah kan. Tetapi saya memilih untuk upload juga buku review mengenai buku Lost in Scotland tu sebab saya nak cerita background dia.
kita sama-sama menghadapi, semua orang hampir di seluruh dunia ni tak terkecuali daripada menghadapi bahana daripada gejala COVID-19 ni. Ada setengah daripada kita, alamak, kita macam hilang punca. Ada orang yang okey, dan saya rasa kebanyakan orang yang online base, yang dia memang ada something to, dia ada aktiviti ekonomi dia lakukan secara online ni, dia orang macam this is normal lah. Maksudnya kalau paling teruk pun maybe 50% terjejas, tapi dia 50% dia dah familiar dengan what's going on, jadi dia tak lost sangat. Tapi mungkin kebanyakan daripada kita di luar sana yang tak biasa dengan situasi ni, kita rasa ni macam satu dunia baru yang melemaskan, okay? Yang hilang punca. Kita rasa habislah. Okay? Kita fokus on the problem. Bila kita fokus on the problem, kita macam-macam igawan, kita jadi anxiety, kita jadi cemas, kita jadi hilang arah, hilang punca. Saya rasa sama juga dengan Tuan Irwan Daniel. Saya tak tahu secara spesifik apa situasi yang melanda hidup beliau, macam mana, senang ke, susah ke. Tetapi yang saya tahu adalah buku ini lahir, dicetak pada bulan Jun, dia mula pre-order pada bulan Mei, dan saya rasa idea untuk kompilasi dan mula fine tune writing dia dah mungkin bermula pada bulan Mac dan April macam tu, di mana mungkin Tuan Rani rasa sebab beliau terlibat secara signifikan dalam bidang travelling, dalam bidang pelancongan, tourism, jadi memang bidang yang paling affected bahana COVID ni. Jadi mungkin beliau berfikir, apa yang aku boleh buat? Aku tak boleh stay macam ni saja. Aku kena buat something. Apa yang aku boleh monetize? Apa yang aku boleh olah kembali untuk jadikan satu produk supaya at least bila dunia kembali pada bentuk normal, I'm a better man. I have something additional to bring to the world. Jadi buku ni lahir daripada bahana COVID. Saya tak tahu betul ataupun salah, tapi mungkin kalau tak ada COVID, buku ni mungkin lahir lewat sikit lagi. Sebab mungkin kesibukan tugasan harian, priorities dan lain-lain. Sebab tu saya nak review buku ni, sebab nak menceritakan kepada kita semua, ini adalah satu contoh pengajaran bahawa when life gives you lemon, you make lemonade. Maksudnya, bila dunia bagi kita satu situasi yang sangat sukar, kita buat the best out of that situasi yang sukar tu untuk menghasilkan sesuatu yang berharga untuk kehidupan kita. Baiklah, okey. Mari kita go direct pada buku ni. Buku ni, alamak, maaf, saya lupa berapa ringgit. Okey, tak ada tulis berapa ringgit. Saya teka lah, mungkin 30, 35. 30 saya rasa. Mungkin orang yang pre-order dapat 25 macam tu. Maaf, saya betul-betul lupa. Tak ada harga pula, tak tercetak. Okey. Sebab saya rasa buku ni hanya boleh didapati melalui Tuan Irwan Daniel saja. Tak dijual di kedai-kedai buku berhampiran. Jadi sebab tu tak ada harga. Tapi yang paling best adalah okey lah, ada sedikit catatan daripada Tuan Irwan Daniel. Saya tahu, saya follow tulisan beliau di Facebook. Dalam video review buku A Lost in Scotland 1, saya ada mengatakan yang saya nak tahu lebih lanjut. Kenapa beliau berpindah, macam mana beliau berpindah, apa consideration yang beliau ada ketika berpindah, etc. Kebanyakan persoalan saya dalam video tersebut terjawab dalam buku ni sebenarnya. Jadi saya rasa buku ni satu buku yang jujur, sebab dia menceritakan mengenai dia punya thinking process dan apa trade off yang beliau terpaksa ambil sebelum membuat keputusan untuk berpindah ke Scotland. Okay, kalau nak tahu, Scotland ni adalah salah sebuah negara Eropah berdekatan dengan England dan merupakan salah sebuah negara yang membentuk United Kingdom. Kita tahu United Kingdom, tapi Scotland ni kita jaranglah dengar. Kalau based on daripada gambar-gambar yang dikongsi oleh Tuan Irwan Daniel dalam buku ni, saya boleh katakan yang ni saya punya interpretation sendiri ya. Scotland ni macam New Zealand. Dia punya landscape, dia punya daya penarik dia adalah alam semula jadi. Dia tak ada sangat macam cosmopolitan city macam London. Dia tak ada tim bola yang popular macam Manchester ataupun Liverpool. Dia
tak ada, dia ada universiti-universiti tapi dia bukanlah level-level Cambridge dan Oxford. Tapi daya penarik dia adalah nature dia, alam semula jadi. Dan menarik buku-buku ni, saya difahamkan bahawa gambar-gambar yang ada dalam buku ni adalah gambar-gambar yang diambil oleh Tuan Irwan Daniel sendiri. Dan dia bukan stock image. Dan ini yang saya appreciate sangat. Bukan apa. Sebab kadang-kadang bila kita stock image tu terlampau perfect, kita rasa macam ini gambar dah edit ke, ini gambar betul. Kenapa gambar ni lawa, tapi bila kita pergi tempat tu macam biasa-biasa je, tapi gambar lawa gila kan. Tapi kenapa bila kita pergi, kita ambil gambar kat situ macam tempat yang lain je. Okey. Jadi Tuan Irwan Daniel ni, beliau bukan professional photographer. Tapi adalah, mungkin beliau tahu ambil gambar sikit. Jadi gambar tu lawa. Maksudnya kalau gambar biasa-biasa tu gambar biasalah. Tapi contohnya kalau macam gambar ini, tengok. Maksudnya something yang replicable. Okay. Beliau tukar ambil gambar yang, maksudnya kalau ada travel, dia ambil gambar macam tu for fun. Jadi saya rasa something yang replicable, yang kita semua boleh replicate. Jadi itu yang saya appreciate. Jadi gambar dia tak terlampau advance sampai kita tak dapat nak connect. Itu okay. Itu yang saya suka. Kebanyakan anekdot dalam buku ni saya telah baca dalam Facebook Tuan Irwan Daniel sendiri. Kadang-kadang beliau ada buat catatan yang panjang. Antaranya yang paling saya suka adalah, ataupun yang bukan suka lah, saya paling menyentuh hati mengenai ada seorang Tuan Haji ni. Okey. Tuan Haji ada satu Tuan Haji yang memberi kesedaran kepada Tuan Irwan Daniel bahawa dalam setiap travel tu buat itinerary untuk singgah ke masjid. Itu saya rasa, bila saya first time saya baca tu dekat Facebook Tuan Irwan Daniel, ia juga diletakkan dia dalam buku ni. Saya rasa itu sebenarnya, itu pun tiba-tiba bila saya baca tu, saya rasa macam, oh ya, betul lah. Jadi bila saya travel, saya made it a point, kalau ada masjid di kawasan tu, kita plan waktu solat kita dekat mana, kita nak solat apa, jamak yang mana satu, jamak takdim ataupun jamak takhir dekat masjid tersebut. Dan sebab yang paling bagus ni, contoh kalau kita travel dekat negara-negara Eropah macam ni, dekat area masjid tu selalunya ada restoran-restoran makanan halal juga. Jadi kita boleh plan waktu solat dan waktu makan kita sekali. Jadi bila kita letakkan solat sebagai itinerary travel kita, dia menjadikan kita punya time makan kita pun tersusun juga. Jadi saya rasa lebih sistematik dan lebih terurus perjalanan tu. Lebih enjoy. Jadi itu satu yang saya dapati bila saya baca, insightful, dan saya try amalkan. Okay, that's number one. Kedua, cerita mengenai seorang pesara. Mungkin pesara kerajaan kot. Yang bawa anaknya, seorang bapa, bawa isteri dan 2 orang anaknya pergi bermain salji. Jadi bila sampai time makan, bapanya cakap kenyang. Jadi bapanya tak makan lah. Jadi anaknya makan, anak-anaknya dan isterinya yang makan. Tapi macam anak-anak biasalah, perempuan makan tak habis kan. Mungkin banyak portion besar ke. Jadi lepas tu Tuan Haji tu makan sisa anak-anaknya. Bukanlah nampak macam teruk, tapi ialah habiskan balance anak dia tak habis makan kan. Sedangkan mula-mula Tuan Haji tu cakap dia pesara tu cakap dia kenyang. Catatan Tuan Irwan Daniel ni buat saya rasa macam, saya tak tahulah, mungkin sebab tulisan dia ada hati ke, buat saya rasa macam tersentuh. Betul lah. Sebagai seorang bapa, sebagai seorang suami, sebenarnya kadang-kadang kita tak cakap. Kita buat saja. Jadi itu satu benda yang menyentuh diri saya, yang macam, okay, at all level, orang nampak bila kita travel ke Europe ni, life is good. We made it. To some extent betul. Tapi hidup kita ni, kita di tingkat mana pun, kita ada something. Kita bukan nak cakap hidup tu satu perjuangan. Ya, hidup tu satu perjuangan. Tak, bukanlah perjuangan susah. Tapi different orang, different level, cabarannya different. Apa yang sama adalah still ada cabaran. Itu yang saya suka. Dia berikan saya satu kesedaran yang life is not all rosy.
Okey. Jadi tu saya rasa satu review saya mengenai buku uh, Lost in Scotland 2 tulisan Tuan Irwan Daniel. Kalau anda nak beli, saya anda boleh add Tuan Irwan Daniel di Facebook dan boleh PM beliau ataupun komen je di Facebook beliau untuk beli buku ni. Sangat-sangat saya suggestkan kepada anda yang terfikir nak berpindah ke luar negara, nak tahu cabaran hidup di luar negara dan berminat untuk kembali travel ke luar negara, terutamanya ke Eropah ataupun ke Scotland selepas bahana pandemik ni berakhir. Buku ni walaupun tajuk dia ada Lost in Scotland, tapi ada sedikit cerita mengenai itinerary ke Switzerland, ke UK, negara-negara sekitar Eropah Barat. Jadi, it's a good book. Jangan lupa dapatkan buku ni. Kalau anda belum, dapatkan lagi. Sekian. Untuk buku Lost in Scotland, saya bagi 7/10. Sehingga jumpa lagi dalam episod akan datang. Assalamualaikum.